بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المميت الجلال والاكرام المقسط الجامع الولي المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أشهر المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah kerana sesungguhnya ialah pembelaan daripada amalan syurga. Yang ceritakan di antara satu benda hazanah yang unik yang ada dalam syurga, salah satu daripada perkataannya adalah haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Di mana maksud bagi kita tengok bagi perkataan tu, tengok pada ayat-ayat, tengok di antara terjemahan. Ucapkanlah haula wala quwwata illa billah kerana sesungguhnya ada pembelaan daripada amalan syurga. Dia bahas itu adalah perkataan ucap, dia bukan suka di antara, dia bukan suruh pada hayati, dia tak suruh ayat benda tu dalam antara tak dia tak cairkan tu. Nak menceritakan perkataan la haula wala ini di antara kalau kau amal pun cukup, di antara merupakan satu pembendaraan yang akan kau dapat daripada dalam syurga. Yang mana pembendaraan, bila cakap pembendaraan itu dia merupakan satu hazanah simpanan negara yang tuan-tuan nak kena ambil faham. Maksudnya perkataan la haula wala quwwata illa billah hasil daripada hasil tuan-tuan kalau beramal dengan syarat amalan apa yang tuan-tuan amal itu tuan-tuan serta dengan tadabbur, serta dengan zauq tuan-tuan. Tuan-tuan ajar diri tuan-tuan bahawa tak ada haula, tak ada quwwah, tak ada haula, tak ada quwwah. Aku tak ada daya ya Allah, aku tak ada upaya ya Allah melainkan itu perkataan itu bila dilazimkan dengan sebut akan demikian, maka syarat di antara orang yang nak mendapat satu khazanah daripada khazanah syurga. Baik, tinggalkan itu perkataan la haula wala quwwata illa billah dipermulakan daripada batin dipergi kepada zahir. Haula merupakan bayangan tajil bagi hak iradan, adapun quwwah tajangan dari hak qudrat. Kemudian hak keadaan kedua-dua itu dalam keadaan tak boleh, dalam keadaan manusia dapat tak boleh pakai bagi hak dia, melainkan yang digunakan pada kedudukan dia itu dengan guna perkataan bi. Bila menggunakan perkataan bi, istilah dengan. Bila guna perkataan dengan, itu kau belajar bahasa Malaysia, kau cari dulu apa hakikat dengan. Bahasa Malaysia bukan bahasa Melaka. Orang Melaka pergi sekolah, engkau pergi sekolah pun dengan bas, pergi sekolah pun dengan kawan. Perkataan istilah dengan, semua dia main borong je. Perkataan dengan tu cari pada kamus. Kamus bahasa Malaysia ni pula jarang, tak apa banyak orang Melayu yang terjemah. Kebiasaannya kamus bahasa Malaysia ni siapa dia, profesor apa, Kokekim. Cuba kita tengok, Cina 2-3 orang yang menterjemah.
Dulu saya masuk dalam apa-apa perbahasan pun, kalau sumber rujukan kamus bahasa Malaysia, tuan-tuan, bahasa Malaysia ke bahasa Malaysia, kira punya tuan-tuan. Bersakat tu lah. Apa yang Melayu nak bangga dia kat dia? Melayu nak tinggal kat apa kat dia? Yang ni nak bangga-bangga. Wah, apa cakap macam tu suka jauh. Man qala la ilaha, man qala haula wala quwwata illa billah dawa'an min 99 da'in aisaruha al-hamm. Barang siapa mengucap la haula wala quwwata illa billah, maka ia merupakan ubat bagi 99 penyakit seiring ringan ni, ialah di antara duka cita. Nak hilangkan di antara duka cita, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Engkau ambil kedudukan maqam tu, bahaskan cerita lucut bagi hak kau je. Bila tak dia kata kau nakkan pakaian di mana setelah tercabut ni, di antara perkataan, bila kau nak tengok bagaimana apa yang tercabut daripada kau bila kau beramal dengan la haula wala quwwata illa billah, dekat situ dia kembali balik pada ketika itu bagi hak. Dekat situ dia akan kembali balik pada hak pada ketika itu perkataan Al-Aliyyul Azim. Kalau kau cari-cari, kau semak-semak dekat mana Al-Aliyyul Azim ni berikut. Yang ini hakikat sujud, yang ini adalah hakikat rukuk. Subhan Rabbil Ali, Subhan Rabbil A'la, sini perkataan Ali dia. Subhan Rabbil Azim, begitu dia. Kalau la haula wala ni, kalau tak dikata perkataan la haula wala ni, kalau kau tak dapat peringkat awal penanggalan bagi hak haula dan quwwah engkau tak akan dapat merasakan azamah ketuhanan dalam rukuk, dan engkau tak akan mendapat rasakan azamah ketuhanan dalam rukuk, engkau tak akan dapat merasakan ketinggian Tuhan dalam sujud. Dia pergi ke situ. Subhan Rabbil Azim, dia pergi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhan Rabbil A'la, ambil dia perkataan Aliyun, isim afdal dia, isim tafdil dia, pergi perkataan A'la. Boleh faham? Maknanya penanggalan tu kau kena buat daripada peringkat awal tu, sebelum di antara kau angkat takbir pada ketika itu kau kosong. 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 Itu siapa dia? Itu hadis Najwa Latif ni hadis. Bila kau kosong dalam keadaan betul, baca tanggalkan pada kedudukan zahir kau. Apa kedudukan zahir kau? Lemahkan segala tulang belulang kau yang ada pada ketika itu, bagaikan orang yang tercabut, dia akan sendi pada ketika itu, duduk di pada makam tanazul. Duduk pada makam tanazul. Tanazul artinya orang yang seolah-olah dalam keadaan memang tak ada daya upaya seketul bagi daging pada ketika itu, memang tak bertulang, tak apa, menunjukkan kelemahan bagi keadaan batang tubuh kau. Bila tak ada kata dalam keadaan kau dah berdiri sembahyang pada ketika itu, kau dah serahkan seluruh zahir kau kepada Allah Ta'ala, yang kau akan ikut seluruh daripada arahan sembahyang pada ketika itu, maka batin yang akan banyak berkata-kata pada ketika itu. Perancangan batin yang akan banyak berkata-kata, satu bab. Batin yang akan banyak lintasan, dua bab. Batin yang banyak cerita-cerita, itu tiga bab. Batin yang banyak tentang azam, tu banyak satu bab. Batin yang hal keadaan ketiga-tiga haji antara, diambil daripada 7 benda di antara yang ada tu. Apabila kau dah mengangkat pada takbir pada ketika itu, yang 7 tadi yang kalau kau tak simpulkan sebelum daripada niat, 5 ke 7 aku dah terlupa. Bila tak dia kata jauh daripada waktu semayang, kau dinamakan dia cerita-cerita mengial. Bila tak dia kata hal keadaan dah dengar pada azan, maka kau ketika itu berlintas hal keadaan ketika itu berazam. Bila tak dia kata kau dah berwuduk pada ketika itu, dia berlaku pada ketika itu, apa kan yang keinginan, kau cakap apa bahasa Melayu dalam nak dekatkan bahasa lagi, keinginan yang dekat istilah. Lepas daripada tu, hal keadaan bila kau berdiri, hal keadaan nak menuju tempat semayang, dia pergi kepada ketika kau berdiri nak semayang, dia pergi kepada lintasan. Seluruh di antara, ada benda saya tak uraikan lagi ni. Dalam seluruh daripada, nak bezakan dulu yang mana cita-cita, yang mana satu azam, yang mana satu lintasan, yang mana satu keinginan, yang mana satu, yang dalam 5 ni kau rangkumkan dalam satu, tapi maka dia akan bertukar menjadi satu nama, dinamakan dia niat. Bila dia berlaku niat ini yang terjemuh daripada seluruh fakta ini tadi, maka lintasan, apa yang berlaku peringkat lintasan, cita-cita, dia tidak akan berlaku lagi ketika kau berdiri bila kau dah angkat takbir. Yang semua ni kau dah matikan lebih awal lagi ketika sebelum daripada angkat takbir. Cara takbir kau nak masuk duduk makam hadrat, masuk angkat je takbir. Bila sebut aja perkataan Allah, hal keadaan sebut saja perkataan Allah, kau mentanazulkan bagi hak kedudukan pada ketiga zahir kau. Angit pada kau mi'rajkan dia naik kepada hadrat Allah akbar pada ketika itu, kau tenggelam dalam lautan kebesarannya. Maka berlaku pertukaran alam peringkat yang pertama pada ketika itu. Jalan tahqiq dia pergi pada warna, itu kita bahas kemudian.
jalan yang peringkat awal. Di situ dalam keadaan dia akan berlaku suasana yang mana keadaan kau merasakan kau akan menerima satu tajalli yang tak ada lagi mawujud ketika itu berjalan. Tajalli zat, daripada tajalli zat dia akan turun satu-satu. Sifat apa dia turun pergi dalam. Bila dia turun pada af'al, peringkat af'al pada ketika itu, baru sedap kau mengatakan la fa'ilun bil haqiqati mutlaqan illallah. Baru sedap sembahyang tu bukan gerak kau, bukan lagu kau, itu adalah gerak dia, adalah lagu dia. Itu ringkas atau tak ringkas? Nak diserahkan yang mungkin. Dia tak boleh terperinci pasal tuan-tuan dah tua. Apa dia? Pasal dah tua. Kan lambat-lambat kan cerita-cerita kan duk menghafal matan je, duk menghafal teori je kan, tak sempat. Takut David Arumugam sampai padam tiba-tiba. Okey. David Arumugam kalau dia sampai juga bahaya tuan-tuan. Padam tiba-tiba. Kau jangan kejam-kejam mata, tadi kan kau padam perang. Siap. Habis. Itu di antara orang yang telah memperoleh pembelaan syurga. Itulah saya akan sembuh 99 penyakit dan sekurang-kurang justru di antara penyakit itu dikatakan duka cinta, hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Perkataan duka cinta, minta duka cinta ni. Duka cinta ni Allah datangkan istighfar yang pertama, barang yang mendatangkan mudarat dia bagi nafsu, yang datang mudaratkan dia bagi hak diri yang batin. Adapun duka cinta itu juga didatangkan, dia kaitkan dia dengan melalui wahyu daripada saluran yang keluar daripada kau, macam anak kau, suami kau, harta kau ataupun barang yang lain. Janji barang itu dia ada muqayyad dengan hati kau. Engkau tak ada sakit, tapi bila kita dengar anak engkau sakit dalam ICU, maka khazan itu dah akan datang, duka cinta itu akan datang. Engkau tak sakit, tapi dengar kata bini kau itu dalam keadaan sakit, maka pada ketika itu dalam keadaan engkau sakit, engkau akan merasa diri kau duka cinta. Faham? Ayat tu kau kena faham. Duka cinta itu satu benda yang mengganggu dalam urusan sembahyang, kerana dia merupakan di antara barang yang akan menyekup. Dia akan menyekupkan bagaimana keadaan perjalanan hati dan juga keadaan perjalanan hati kau. Dan juga dalam keadaan dia akan menyekupkan di antara pemikiran kau dalam nak meletakkan perkembangan tafakur kau dalam urusan ketika beribadat kepada Allah. Ini bahaya di antara perkataan huzun. Dia merupakan penyakit hati. Huzun ni tuan-tuan, dia ada dua. Huzun bagi orang munafik itu, dia huzun duka cinta dengan sebab daripada dunia dia. Huzun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu ialah huzun. Kalau huzun yang duka cinta, maksud kalau aku mati agak-agak petang ni, apa khabar lah aku nak jawab kubur orang yang itu, maka dia berusaha ke arah amal dia. Huzun dia kata apa khabar lah besok kalau buka buku catatan amalan, ada tak amalan aku yang banyak-banyak ni ikhlas kerana wajah Allah. Maka dia huzun, maka dia mempercantikkan, memperbulatkan ibadat dia. Dia kata besok dia dekat akhirat, besok Rasulullah nampak tak aku, Rasulullah tengok tak aku, Rasulullah toleh tak aku, Rasulullah semua tak aku. Dia takut, maka pada ketika itu dalam keadaan dia khuzun tu kecinta, lalu dia banyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini cara dan kaedah khuzun yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau tak ada kata kau duduk, dia biasa dia akan keluar dalam bab muhasabah, dia akan keluar dalam bab huzun. Kalau tak ada dalam bab muhasabah, huzun tak akan keluar tuan-tuan. Dia akan jadi begitu je, dia akan jadi lawa pada amal. Maksud lawa pada amal, dia akan banyak menciptakan antara penyusun bagi hak amal dia pada ketika itu. Padahal dalam keadaan dia tak pernah mendatangkan. Apa tujuan dalam matlamat, di mana dia nak meletakkan amal, dan apa peranan di antara amal itu nak menyokong kedudukan di antara kedudukan batin daripada, bukan batin lagi dah, batin ataupun batin dalam batin lagi pada ketika dia berada di akhirat tersebut. Dia tak nampak. Maka huzun tu tidak. Duka cinta apa khabar kalau tinggalkan anak aku, yang anak aku dalam keadaan aku tinggalkan atas dunia, keadaan kehidupan dia tak ada panduan terhadap Allah. Bagaimana dalam keadaan dia berjalan penghujung daripada umur dia untuk keadaan bertemu dengan Allah. Engkau tak pernah duka cinta ke yang bini kau ni tak faham Tuhan? Kau tak pernah duka cinta ke yang bini ni tak faham Tuhan? Kau tak pernah duka cinta ke yang bini kau ni beribadat ke mana ada tuju dalam keadaan ibadat yang dibuat? Kau tak pernah duka cinta ke yang i'tiqad bini kau ni jazam tak jazam? Kau tak pernah duka cinta ke keadaan ataupun dalam keadaan kau terlampau confident yang keadaan kau boleh mensyafaatkan seluruh daripada ahli keluarga kau kepada syurga? Dia kadang-kadang ni tuan-tuan, satu permainan daripada syaitan yang letakkan di antara manusia ni. Manusia ni salah satu contoh. Ini contoh. Dia bukan contoh-contoh biasa, ni satu benda kenyataan lah, contoh kenyataan. Dia pergikan kepada dua bab. Bab yang pertama salah satu lah. Ya tak? Bila seorang ni, orang tu kat, bila seorang anak dia mati, seorang lah anak dia mati, dia sabar, maka sebelah kaki dia berada di syurga. Bila dua orang anak dia mati dalam keadaan dia sabar, kedua-dua kaki dia berada dalam syurga. Bila tiga orang anak dia mati, keadaan dia sabar, maka Rasulullah kata wajib syurga. Bila istilah kata perkataan wajib syurga dalam bentuk macam tu, dengan syarat di antara apa yang taklif, apa yang berlaku pada hak syar'i pada ketika dia tak tinggal pada ketika tu, dia tetap semayang, dia tetap ini, dia tetap ini.
Jangan sampai dia faham setengah macam orang kampung, dia letakkan anak dia dah mati 3 orang, Allah Ta'ala kata wajib keadaan dia masuk syurga pada ketika itu, lalu dalam keadaan dia terus tak beribadat Quran. Ini satu. Yang kedua, di antara contoh, orang yang ada cakaran anak dia hafiz Quran. Hafiz Quran ni dia boleh capai di antara 10 orang yang dikedaki dalam neraka itu, siapa dia boleh keluarkan. Orang mati syahid dia boleh sampai 40 orang. Tapi orang yang terbuka pada pintu makrifah ketuhanan ni, dia boleh tarik 70,000 dari kalangan umat Nabi Muhammad keluar daripada neraka. Ini antara kalimat. Bila takdir kata, contoh, bila takdir kata ni contoh hafiz ni, hafiz 10 orang. Bila dia kata anak dia dah ada hafiz seorang, maka pada ketika itu bapak dia main longgar dalam bab hukum. Pasal dia tahu anak dia akan cari dia di akhirat. Ini masalah, padahal dia nak ceritakan, adakah tahap kasih yang dilakukan? Maksudnya contoh macam orang salah faham hadis lah. Siapa yang anak dia mati kecil-kecil? Mana ada mati kecil-kecil? Mati ketika-kecil. Mati ketika-kecil. Kau mengangguk aja mati kecil-kecil. Mati ketika kecil lah keadaan masa mati kecil-kecil tu. Kemudian kemudian dia kata anak dia ni besok akan tunggu dia dekat syurga. Dia kata begini. Memang ada satu hadis kudusi yang mengatakan bahawa ketika Allah menyuruh malaikat bawa anak-anak ini tadi masuk ke dalam syurga, lalu dia kalangan mereka akan berbaut kepada tiang-tiang pintu syurga. Lalu Allah mengajuk, Allah Maha mengetahui, tapi nak mengajukkan dialog ni. Allah kata, kenapa di antara mereka ini tak masuk? Sesungguhnya mereka kami tidak akan masuk selagi tidak dibawa bapa, mak dan bapa kami bersama dengan kami. Maka diambil mak. Ini yang asal daripada hadis. Diambil mak bapak dia itu tadi hal keadaan. Lalu pada ketika itu dibawa masuk ke syurga. Kalau istilah ini orang pegang, tak ambil peristimbatan hadis bagaimana istimbat. Maksudnya, istimbat ni barang yang nak diambil. Barang yang nak diambil sandaran daripada hadis itu, dia cerita dia begini. Maksudnya, lalu dalam hadis yang lebih panjang lagi, maka Allah bertanya pada ketika itu. Begitu tengok wahai malaikat, apakah rekod yang ada kepada bapak dia? Bapak dia pernah meninggalkan sembahyang, bapak dia meninggalkan akan keparduan. Maka Allah menghilangkan kebosanan penunggu anak ni menunggu di pintu syurga, sementara bapak dia menjalani azab secukup mungkin atas tekad dosa yang dia lakukan. Yang itu sahih tuan-tuan. Banyak orang ambil kesempatan kat situ. Orang Melayu lah. Katakan Cikgu Ahmad lah, Cikgu Ahmad contoh Cikgu Ahmad. Cikgu Ahmad katakan nak pergi Mekah. Bila saya bercakap Cikgu Ahmad, orang kata mati kat Mekah ni baik. Saya doakan Cikgu Ahmad mati kat Mekah ya. Bakal Cikgu Ahmad nak apa? Saya ingat nak mati kat Cabau lah Ustaz. Dia nak pergi mati, dalam cerita mati baik kat Mekah tu, dia nak mati kat Cabau ke? Nak mati kat mana? Nak mati kat Cabau. Dia niat dalam keadaan begitu, istilah dalam keadaan dia nak begitu. Orang Melayu ni tuan-tuan, malang macam mana anak pun, macam mana pun mati dia nak tengok juga kubur anak dia. Macam faham? Walaupun kubur anak dia kau buat macam kubur Cina pun tak apa. Janji kubur anak dia. Macam tu. Faham orang Melayu lah. Macam makcik yang pergi Mekah baru ni, dia kata antara benda yang dia dah umur dia hampir 60 tahun lebih, dekat 70 tahun, yang dia pergi ke Mekah ni, syukur dapat menziarahi kubur suami, arwah suami dia yang ditanamkan di mana? Yang tanah ditanamkan di Mekah. Dia faham gitulah dia. Jadi bila kubur tu dekat Mekah agak tak sampai, tak hari tak mani faham dia nak hantarkan amalan tu, kena pergi kubur, tak pergi kat rumah. Itu istilah. Kena faham tu. Bersih ni hati kau, ni kau boleh tengok arwah bapak kau setiap masa dan ketika perkembangan semasa. Kau akan nampak. Kalau gelap ni hati kau tak akan dapat tengok dalam keadaan bentuk macam tu. Dia kena tengok betul-betul, kena tengok lah. Allahu Akbar. Baik Pak Noh, hayya ala salah, hayya ala falah. Hidup salah, mati bersalah. Padahal sahabat hari kamu mengira di antara umur, alangkah ruginya malam-malam. Mana aku baca ni kan? Orang yang kamu boleh pemberian syurga itu saya sembuh daripada 99 penyakit. Justru itu kenapa tidak akan mengobati penyakit menuntut hak. Kenapa tidak akan mengobati penyakit menuntut dunia dan juga duka cita terhadap dunia. Maksud duka cita terhadap dunia itu, perkataan duka cita terhadap dunia itu baling. Bila kau istighalkan, apa kau nak makan? Bila istighalkan, besok anak aku apa khabar? Bila istighalkan, besok dah tua aku macam mana? Yang ini tu dia katakan khuzun dalam bab keduniaan. Kebanyakan dia berlaku kepada hati munafik itu.
Orang munafik itu bila diceritakan akan kematian, dia akan memikirkan apa yang ditinggalkan. Boleh tidak bersama dengan orang mukmin, apabila dia mati, dia akan bertanya, apa persiapan dia untuk selepas daripada kematian. Memikirkan apa yang dihadapi lepas daripada mati, berapanya lepas daripada kematian. Kalau memikirkan apa yang ditinggalkan lepas kematian, itu adalah orang munafik. Ya. Besok, itu contoh, salah satu contoh kalau aku cakap kan menyengat dia kan. Kadang-kadang kalau cakap dia kan jadi tuan-tuan akan tengok orang kalau dah pernah jumpa Rasulullah memang tengok dunia ni sekat, tuan-tuan. Dan orang yang pernah antara tengok perjalanan kerohanian yang terbuka pada Ainul Basirah, memang dia tak nampak cukup meringkas seperti mana riwayat hidup ayam seekor ayam daging dalam tempoh 42 hari. Begitulah nisbah 42 hari umur yang panjang bagi ayam daging. Tapi waktu 63 tahun waktu dunia ini dibandingkan dengan waktu akhirat cuma 2 jam 20 minit saja. Dalam tempoh 20 jam 20 minit ni, bila dia renung balik di antara buku catatan dia, dalam masa 2 jam 20 minit hal-hal semayang pun dia tak boleh buat atas dunia. Dalam masa 63 tahun 2 jam 20 minit tu berapa banyak maksiat yang dia dah buat dalam tempoh yang sekejap. Ini cerita di akhirat. Dalam tempoh 2 jam 20 minit pada waktu akhirat, berapa banyak dalam keadaan dia dah lalai hubungan dia dengan Allah. Nak cengkam waktu. Bila tak dia kata terbukanya Ainul Basirah, pandangan kebatinan itu, tuan-tuan, maka dia akan dapat masa ketika itu dia dapat menilai betul bahawa memang waktu dunia ni 2 jam 20 minit. Kalau orang yang tak terbuka daripada Ainul Basirah, dia akan tetap merasakan kehidupan ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dengan sebab itu, di antara kalau tengok kata Sayyidina Al-Baghdadi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bagi golongan-golongan ahli arifin itu, hal keadaan mereka akan melihat dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah, melainkan lebih maksud dibandingkan lebih daripada sebelah daripada sayap nyamuk. Cerita hakikat, cerita benda ni dia akan terbuka melalui daripada apa yang kau zahirkan dalam hati. Contoh, kalau tak dia kata petanda di antara orang yang terbuka makrifah ni, tuan-tuan, orang yang terbuka makrifah ni, yang pertama dia tengok kematian itu adalah telah hampir dan perjalanan dunia ini adalah seketika, dan dia nampak pada ketika itu dia pada tempat kedua situ, dia seolah-olah bagaikan macam kata dunia yang dipijak ini seolah-olah orang kata berjalan dekat satu becak, kemudian letakkan batu di tengah-tengah, sekadar untuk duduk di situ di atas batu seketika. Dunia yang dipijak di situ untuk meloncat sikit sekejap lagi akan pergi ke alam akhirat. Dia tak meletakkan satu ketetapan. Rugi bagi orang yang mengambil dunia ini sebagai satu ketetapan, kata hadir dalam hadis kursi. Sebab bila kalau kau nak tengok bagaimana Allah meletakkan cita rasa makrifat yang berlaku dalam hati kau, yang kau tengok perjalanan dunia ini terlampau sikit, akhir kesekat, yang kau nampak akhirat itu semakin hampir dalam pandangan mata hati kau dibandingkan dengan dunia. Ini petanda orang yang dah terbuka pintu makrifat, tuan-tuan. Ya? Kalau yang dah tua pun tak berasa nak mati, walaupun Allah dah mati ke sebelah badan dia pun dia tak berasa lagi nak mati. Yang ni berat dah lepas. Helikat pun habis. Helikat pun takut datang orang macam ni. Memang nak tongkat dunia punya orang. Memang nak tongkat dunia punya orang. Maka bahkan kenapa tidak terangkan di antara terangkat duka cita dan tidak terangkat cita-citanya kepada martabat yang tinggi? Kenapa tidak akan terangkatnya di antara duka cita? Nak lepaskan khusun dalam bentuk kecintaan terhadap dunia dan barang yang ditakut hilang daripada dunia, dan tidak akan terangkat cita-citanya kepada martabat yang tinggi. Akan nak naikkan lagi bagaimana ketinggian kerohanian. Kerohanian dia nak ditinggikan supaya dalam keadaan dia merasakan takarrub. Peringkat yang pertama dia nak merasakan rohani dia berjalan. Peringkat yang kedua dia merasakan rohani dia tu bermi'raj. Peringkat yang ketiga dia merasakan bagaimana dia masuk pada makam hadrat. Peringkat yang keempat dia merasakan masuk pada makam takarrub. Peringkat yang kelima dia masuk pada makam mawajha. Peringkat yang keenam dia masuk pada makam irfan. Peringkat yang ketujuh dia masuk pada peringkat yang tahir dan dia wasil. Dalam dia sampai kepada Tuhan, cerita sampai belum tentu lagi dia mendapat Tuhan, tapi dia masuk dalam hadrat ketuhanan, tapi belum tentu dia dapat Tuhan. Tuhan dah sampai dekat rumah saya, tapi Tuhan belum tentu dapat jumpa saya. Boleh faham ayat? So masalah SPM, BM pun 9. Itu masalah. Nak nerangkan bahasa Malaysia pun masalah, nak terangkan bahasa Arab pun masalah, nak cerita masalah bahasa Inggeris pun garang. Lagi besar masalah, aku bukan kau. Okey, baik, tinggalkan. Kalam hikmah yang ke-24. La ta'ma. Kalau jangan baca salah bagi, la ta'am garang bakar cabau.
Ta'am. Itu orang tablet punya. Orang tablet mana cakap Arab? Yang dia tahu ta'am. InsyaAllah Syekh. Ta'am. InsyaAllah Syekh. Ta'am. Ikram. Itu orang tablet punya bahasa. Kadang-kadang aku belum turun kereta je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah Syekh. InsyaAllah bapak aku. InsyaAllah apa? Belum ada aku insyaAllah. InsyaAllah ni tuan-tuan. Contoh tau. Ini kau jawab sendiri. Aku tak jawab. Kau jawab sendiri. Katakanlah besok pagi, katakan kawan-kawan kau, kawan satu orang tu, kawan-kawan dia ajak minum arak. Besok pagi aku dapat gaji, aku cadang besok nak ajak kau mabuk. Malu pada ketika tu dengan dia, insyaAllah lah, kalau tak ada apa hal, aku datang ke mabuk. InsyaAllah aku datang. Cuma kau jawab sendiri dalam hati kau perkataan insyaAllah yang digunakan untuk minum arak pagi besok. Faham? Engkau huraikan dalam hati kau. Pasal kalau aku bukakan ke dalam syarah tahqiq ke, dalam syarah tahqiq, tidak ada doa pengususan Nabi terhadap orang kafir dalam bentuk-bentuk yang lain, terkecuali dalam bentuk yang umum. Kerana Nabi menyedari bahawa orang kafir juga dijadikan oleh Tuhan yang sama. Ini kan aku pergikan lagi jauh kan? Seperti mana ibrah yang dibagikan oleh Mahyuddin Ibn Arabi yang dibahaskan dekat Mahyuddin Ibn Arabi ni tuan-tuan. Cerita ni Tok Pekong ni pun Tok Shan tak. Tok Pekong dia nak mencerita, dia bukakan dari segi syarah fiqh, cerita pada syarah syar'i dia, syariat dia. Yang kau pergi marah Tok Pekong ni buat apa? Dia daripada batu, dia tak tahu apa. Orang ukir dia, orang sembah dia. Yang kau pergi ludah-ludahkan dia buat apa? Kau marah dia buat apa? Dia tak ada apa-apa. Tak perlu apa dalam keadaan kau nak marah, tak perlu apa dalam keadaan kau nak maki Tok Pekong. Dia jenis batu yang bentuk berzikir, kemudian orang mengambil dia membentukkan begini. Ada orang bentukkan Tuhan dia sampai tangan dia 8. Tangan Tok Pekong dia sampai 8. Macam isu kisah suami isteri itu yang bergaduh lelaki bini. Ayang ambil kabang air, belum pergi ambil air lagi. Jangan lupa bawa tawar sekali. Okay. Pokok abang ambil sekali Abang ingat ni tangan Tok Pekong. Kalau Tok Pekong boleh ada 8 tangan. Dia daripada batu. Salah ke kalau tak ada kata Ustaz Asrullah satu ketika ni dia pergi kat Tok Pekong, dia tengok Tok Pekong ni, dia cium Tok Pekong ni. Engkau akan menganggap mula-mula akan macam mana? Kau tengok mana lebih jahat kalau aku cium Tok Pekong dengan cium perempuan? Woi! Engkau agak-agak. Kalau aku pergi kat Tok Pekong tu, katakan orang tengah angkat datuk tu, aku cakap dengan sami-sami tu, turunkan datuk sekejap, aku mencium Tok Pekong. Kau agak-agak? Kau kena ambil faham, sebagai dia benda daripada benda yang satu. Jangan sampai satu cerita, satu ayat kalau saya keluarkan perkataan Mahyuddin Ibn Arabi yang pujuk tu, kau pun akan cerita aku sini. Tapi aku bagi alasan yang logik dulu lagi sikit, sebab tu saya kata perbahasan bentuk syariat. Batu dia ambil, dia ukir jadi macam Tok Pekong gini, kemudian disembahkan ramai-ramai. Adakah batu salah? Dia benda yang mati. Isra tak salah, yang salah adalah remote. Dan remote tak salah, yang salah adalah tangan yang mementik. Faham? Kecuali TV dulu, channel 1, channel 2. Itu macam tonton dulu. Faham? Channel dululah, zaman-zaman Haji Makib ni Haji dulu. Hang tuan tengah bergaduh dengan Haji Bat, tiba-tiba angin kat luar kuat, aerial pula berpusing. Dah seorang kena pusing aerial. Ada gambar? Ada gambar? Kesian tengok orang tua dulu. Sebab tu orang tua sekarang kalau dapat remote tak lepas lebay. Jadi ni kemaru masa dia tak pernah dulu tengah hantar dengan jebat tengah bergaduh, tiba-tiba angin tiup aerial bro yang dia betul. Marah tu je baik. Siap tu.
Tinggalkan. Janganlah kamu buta daripada hal dengan kekurangan dirimu, maka kamu akan melampaui daripada suruhan Allah. Maksudnya hal kau jangan lupa tengok cermin kau jangan lepas. Engkau lepas cermin kau, maka babaslah kau. Maksud masuk cermin kau dekat mana? Di mana kau berjalan pada ketika itu, kau melihat batin kau dengan melalui daripada pandangan zahir kau, muraqabah umum. Engkau tengok zahir kau melalui batin kau, muraqabah khusus. Terkah mana pergi. Engkau tengok zahir kau, kau tengok batin kau dengan zahir kau. Engkau tengok batin kau dengan zahir kau, yang ni muraqabah umum. Engkau tengok batin kau dan tengok zahir kau melalui batin kau, yang ni muraqabah khusus. Yang dalam setiap ibadat dibawa melihat yang zahir itu melalui daripada yang batin. Dia tengok dalam muraqabah yang lain daripada ibadat yang khusus, dibuat pada ibadat yang umum. Dalam dia berjalan, dia mengayat pasiru fil ardi fanzur kaifa aqibatul mukazzibin wa aqibatul mukazzibin. Berjalan dan mengayaplah kamu di atas muka bumi Allah, dan lihatlah bagaimana kesan-kesan di kalangan orang-orang yang pernah melakukan dusta terhadap Allah. Ayat perkataan dia berjalan dengan keadaan penuh bermuraqabah, di mana dia melihat keadaan kebatinan dia, lalu dipaparkan dia di permukaan langit ataupun di mana-mana dipaparkan pada ketika itu. Dan dia mengatakan bahawa yang sedang dilihat, dihadirkan dia itu tadi di luar daripada pandangan dia, melahir memandangkan diri batin dia dengan keadaan pada prasangka dia, pada ikhtiyari, yang diri batin itu sedang ditilik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalanlah ia dengan bermuamalah dengan keadaan bertawajuh bagi zat diri dia pada ketika itu. Ni bab muraqabah lah kat ujung tu. Dia cerita bab muraqabah ni sampai ujung tu, sampai orang bertanya pada Abi Madian, apa hakikatul muraqabah? Apa hakikat muraqabah? Abi Madian mengatakan, hakikatul muraqabah khurujuka minka. Apa yang dikatakan hakikat muraqabah? Kau keluar daripada kau. Kau keluar daripada kau. Bagaimana kau nak mengeluarkan kau daripada kau? Yang itu hakikat muraqabah. Bila kau berjaya mengeluarkan kau daripada diri kau, di mana saja kau berjalan, maka tak akan melihat kau melainkan kau. Dan tidak memperasankan yang lain akan diri kau melainkan kau. Dan tidak akan mengawal bagi watak kau melainkan batin kau, diri kau yang dah keluar. Keluarkan dia daripada sangkar dia. Zali, dulu kau cakap kat bini kau, abang serahkan kau, cinta abang segala jiwa dan raga. Mana satu jiwa, mana satu raga, Zali? Anakku Zali. Mana satu jiwa, mana satu raga yang kau hantar orang kat bini kau ni? Raga yang mana kau hantar ni? Jiwa dan raga ni. Kalau sepak dan takraw tak apa. Yang mana sepak, yang mana takraw ni? Yang mana satu jiwa, yang mana raga ni? Takkan jiwa kau seraga je. Kau faham dah bahasa Melayu ni betul-betul? Abang serahkan diri abang pada kau, jiwa dan raga ni. Jiwa dah betul tak nampak, raga ni, apa benda raga ni? Jiwa kau tu seraga je kat dia. Dia banyak raga, kau kasih dia seraga lah, begitu. Ha? Allahu Akbar. Bahasa Melayu, main-main bercakap je. Nak buat baca. Butir dari materi agama manafik batal. Kata Syekh Abi Madian rahimahullah ta'ala, Syekh Abu Shu'aib Al-Ansari mengatakan, menjelaskan kepada kamu wahai orang yang salik. Orang yang salik, orang yang berjalan. Suluk artinya perjalanan. Suluk tu, tuan-tuan tanya siapa orang yang paling banyak suluk? Orang yang molek. Kat mana? Suluk kau. Orang paling banyak suluk dalam suluk atas dunia ni orang suluk kau. Betul orang kaum banyak alim-alim. Ni pula orang gaung pula ada sekolah lagi pula. Setiap tahun hantar berbelah-belah seorang pergi ke Mesir. Kampung suluk. Kampung suluk. Betul ke? Siap. Kau orang mana? Orang Bukit Bintang. Bila orang tanya orang kau orang Bukit, tak mengaku pula.
Habis. Makna wahai orang yang salih bahawa menuntut dunia itu ialah satu keinginan dan menghiasi diri. Satu keinginan dan menghiasi diri itu bukan dengan amalan ketaatan, itu satu kekurangan. Maka Syekh Abi Adian memberikan peringatan dengan kata, jika mata hatimu dibutakan oleh dirimu disebabkan kekurangan diri kamu sehingga kamu mengikutinya, maka kamu akan terjatuh ke dalam kefasikan dan juga kepelampauan. Dan juga pelampauan. Artinya di antara, kalau seandainya kau tak memperbaiki dan kau ikutkan arus kebutaan kau pada ketika itu, menjatuhlah kau di antara golongan yang fasik dan juga pelampau. Fasik dalam bahasa Arab ialah orang yang berkekalan dalam melakukan dosa kecil. Tagha artinya adalah orang yang melampaui pada batas, yang digelarkan pada istilah di akhir ayat itu dinamakan ada kalimah yang lain yang diolah, dia akan jadi perkataan taghut. Innal insana la yatagha, perkataan tagha itu orang yang menderhaka itu dinamakan dia taghut. Walaqad ma'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullahi wajtanibu taghut. Sesungguhnya dibangkitkan ke atas kamu tiap-tiap satu umat itu rasul. Bila dikatakan dibangkitkan di antara tiap-tiap umat itu satu rasul. Apa maksud perkataan rasul? Ambil daripada perkataan rasalah. Sebab tu kisah Bang Duan, kisah orang yang terdekat ni lah, dia masuk penjara. Kebetulan dia masuk penjara baru ni, dia terkena penjara, kena tangkap dia kena masuk satu bilik dengan orang yang mengaku jadi rasul di Kelang. Siapa dia? Kahar. Bong Kahar. Bong Kahar bukan jadi kan. Bukan Bong Kahar nama dia. Jadi ni kawan saya yang banduan ni duduk kat dia. Dia kata, orang tanya dia, kenapa kau mengaku jadi rasul? Dia kata, rasul tak habis sampai hari kiamat. Yang berhenti pundah adalah Nabi. Bila tuan-tuan pernah tengok perkataan Khatamur Rasul alaihi wasallam, tak ada. Yang ada Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dia pegang penghujung, dia kata penutup bagi segala-gala nabi-nabi wal mursalin, dan segala yang diutuskan rasul-rasul. Dia faham perkataan rasul itu dia tak ada penghujung. Yang penghujung tu adalah nabi. Faham ayat? Ayat dia tu hujung pi pangkal matlamat dia tu saya nampak. Tapi kelemahan dia dari sudut dia, satu kelemahan dia, nabi artinya pembawa berita. Ambil perkataan naba'ah. Rasul ambil dari perkataan rasalah, artinya utusan. Paling bodoh, imam kasih orang mati kena pukul free ni apa ayat ni? Apabila ditanyakan kepada kamu siapakah rasulmu, maka jawablah sesungguhnya Muhammad itu rasulku, maka hukum dia berdosa. Muhammad bukan rasul kau, dia merupakan rasul Allah. Muhammad merupakan rasul yang diutuskan kepada kau. Muhammad bukan utusan kau. Bila Muhammad kau letakkan sebagai rasul kau letakkan Muhammad itu lebih rendah daripada kau. Muhammad adalah yang diutus, Rasulullah yang Rasulullah yang diutuskan oleh Allah kepada kau. Jangan kau mengatakan Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu rasulku, Muhammad itu utusanku. Muhammad pula bawa berita daripada kau. Faham tak ayat betul? Ni mak pun mau silap-silap kalau aku dengar tu mau terbalik tu mayat tu mau naikkan ke atas, imam tu boleh tanam apa dia? Apa ditanya kepada kamu apakah kiblatmu, siapakah di antara Nabi Musa ataupun siapakah Rasulmu? Kalau dikatakan siapakah Nabimu, siapakah yang bawa berita bagi kamu, maka dia adalah Rasulullah, betul. Siapakah Rasulmu? Kalau dikata siapakah Rasulmu, Rasulku adalah Muhammad, maka hukum dia adalah berdosa. Ini istilah bahasa jaga baik-baik, jangan salah faham. Jangan salah faham. Dan menghiasi diri hati anda kata materi antara jika kamu hiaskan, jika dirimu sebabkan kekurangan dirimu, jika kamu buta hati kamu disebabkan kekurangan, perkataan yang membuatkan dia jatuh pasing sehingga kamu mengikutinya, engkau dah tahu kelemahan diri kau, kau tahu kekurangan diri kau, maka kau ikutkan dengan cara kau, yang ini akan jatuh kepada makam pasing. Kalau dalam surah Sajadah, wa ammal lazina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, ma'wahumun nar, tempatnya itu di dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, ketika dia manjat daripada tebing neraka nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, kami tolakkan dia balik, lalu dia jatuh 70 tahun ke bawah sampai ke bawah. Wa qila lahum, lalu kami katakan kepada mereka,
Zuku, rasakan olehmu, bima kuntum tukazibun, dengan sebab daripada engkau dustakan ayat-ayat Allah. Engkau dah tahu diri kau lemah, tapi kau tak atasi. Kau ikutkan. Nisbah di antara kau tengok perangai peringkat orang sadik dia berjalan macam mana. Dia akan cari alasan bagaimana nak lari daripada sembahyang sunat. Dia akan cari alasan bagaimana nak lari daripada kuliah yang wajib. Dia akan cari alasan yang malas bagaimana. Apa maknanya? Dia tunggu saja alasan yang logik untuk layak ditinggal kuliah. Alasan yang logik untuk dia meninggalkan sembahyang sunat. Alasan yang logik gini. Macam bab yang lepas dia kata, dia boleh lakonkan macam AJK surau lah. Tak kisah dia kampung 8 ke kampung 9 ke, tak kisah. Bila kata lepas majlis Datuk, Assalamualaikum, semua cabut pergi cari dulu. Buat amal kebajikan semata-mata nak tutup sembahyang sunat itu. Padahal orang dah tahu sejak kali majlis ada jamuan pada ketika tu, orang tahu. Maka dengan sebab itu, apa salah kau sembahyang sunat dulu? Umpama orang keadaan ambil alasan orang munafik, dia tak nak berwirid. Lepas sembahyang dia, terus pergi ke belakang, terus sembahyang sunat. Semata-mata nak elakkan dua amalan yang lebih berat daripada amalan sembahyang sunat apa dia? Yang pertama, kekalkan wirid lepas sembahyang. Yang kedua, berdoa dengan penuh iftiqar, dengan penuh kehambaan kepada Allah, dengan penuh kefakiran kepada Allah. Ini paling orang malas. Orang boleh sembahyang sunat, tapi orang nak berdoa cukup main bayar. Orang boleh dalam keadaan sembahyang sunat, tapi nak tunggu imam berdoa cukup main bayar. Aktiviti yang dibuat itu konon-konon mengambil sunnah dengan menutup satu sunnah. Dia menghasilkan perbuatan itu, dia kata tidak mendatangkan kesan pada kerohanian dia. Pada hakikatnya dia akan mendatangkan ini di antara amalan-amalan orang munafik. Menutup amalan yang berdatang yang dituntut yang lebih awal. Dia tak meraihkan ibadat yang lebih awal, bahkan dia tamakkan pada ibadat yang bersesuaian dengan nafsu dia untuk menutup keadaan wirid yang berat pada nafsu dia. Boleh cam, boleh pasti? Ya, boleh. Mesti boleh cam dan boleh pasti. Umpama orang yang sembahyang tahiyatul masjid, bila dia sembahyang tahiyatul masjid, imam tengah khutbah ni, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini cara orang munafik melambat-lambatkan bacaan Fatihah ketika imam sedang berkhutbah. Sembahyang tahiyatul masjid, hukum dia adalah sunat. Bahkan daripada ketika itu meraihkan khutbah, hukum mendengar dan juga dalam keadaan memahami khutbah dituntut adalah hukum dia wajib. Kalau dalam semua 40 orang tak ada yang faham tentang khutbah, maka Jumaat tak sah. Ini jangan tuan-tuan tengok. Tapi tuan-tuan jangan hukum orang. Tapi tuan-tuan boleh tengok bagaimana permainan orang munafik. Dalam orang bertarekat ni pun dia ada keluarkan lagi munafik. Oh, ini cara dia. Dia tutup nafsu dia cara begini. Dia tutup nafsu dia cara begini. Dia tutup nafsu dia cara begini. Oh, ini wayang ke tuan-tuan. Sekilas ikan di air boleh tahu mana satu ikan pondan tuan-tuan. Ikan jantan kenal kan? Ikan betina dah kenal. Yang payah nak kenal ni ikan pondan itu. Faham? Macam pun dah. Kau pun tak tahu lelaki tu buat. Yang tu payah nak cam. Lelaki-lelaki kenal buat. Nak kenal dia senang je pun dah. Ajak dia makan. Makan kenyang-kenyang. Bila dah kenyang kan kau tengok saudara. Jantan tu. Orang perempuan tak ada saudara tu macam kasar macam gimau muak kat dia macam tu. Lepas tu kau nak cam dia, pun dah ni. Bawa dia jalan-jalan, masuk lorong-lorong kat rumah Cina banyak. Lepas tu kau baling anjing, lepas tu kau lagi. Kau tengok, kau tinggal ke dia tinggal. Kau tak tengoklah. Dia punya ganas tak ganas. Itu cara kaedah dia menutup satu amal dengan satu amal. Dia tak perasan. Sampaikan contohlah macam kau dalam tarikat Ahmadiyah. Dalam tarikat Ahmadiyah ni munafik dia dekat antara di mana di antara sifat munafik yang melahirkan di antara sifat munafik orang marah beramal ni apa dia? Yang pertama dia malas di antara benda yang dia dah tahu tentang fadail amal, maka dia ambil pada kelebihan amal dan kelebihan. Keistimewaan pada tarikat Ahmadiyah, Nadim nyawa tarikat Ahmadiyah tu fi kulli ramatin wa nabasin ada nama wasyi'an Allah. Yang menggerakkan tarikat Ahmadiyah tu sebelah kanan dia itu istighfar, bila sebelah kiri berikat dia itu adalah Asrar Azimiyah. Kalau buka dalam kanzun dia, kanzun ni bukan kanzun Sidi Mas'ud, buka dia antara kanzun yang dalam Sidi Ahmad Idris punya syarah dalam kitab Azab tu dia juga. Orang yang menghayati azimiyah ini keadaan orang yang beramal. Siapa yang orang dalam tarikat Ahmadiyah nak buka, nak kirai di antara pintu langit yang 7, pintu di antara kunci dia adalah azimiyah.
Dan mana orang Ahmadiyah yang nak tengok di mana khazanah buka kunci pintu bumi 7 lapis adalah di antara kunci dia itu adalah istighfar kabir. Berapa ramai yang tahu betul je. Malanglah baik daripada zaman Sidi Rashid pun, siapa yang mengikut orang dalam tarekat Ahmadiyah ni tak pernah baca Azmiyah 1000 dalam semua hidup dia. Malang kau tak pernah cari, tak pernah korek, kena korek. Kau jangan, engkau orang tuan-tuan cari tarekat dalam berjalan hubungan kepada Allah. Di dalam satu tarekat kau dapat kau korek betul-betul sampai keluar air. Ini kau korek tak ada air, kau pergi korek tarekat lain. Kau korek tak ada air, kau pergi korek tarekat lain. Takkan merosakkan tanah je dulu baik. Apa benda yang amalan yang kau dah tahu yang tak ada fadilat? Kau dah beramal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engkau kata saya dah beramal tak ada apa. Engkau jangan menafikan di antara kelebihan. Tak ada di antara kalimah yang suka didengar oleh Allah Ta'ala, melainkan inilah di antara tasbih yang 5. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala. Allah sendiri menyatakan kalimah yang gemar didengar. Tapi kau tak tengokkan kelebihan. Engkau nak kelebihan yang lain. Kadang-kadang bila saya membukakan tentang fadail amal ni, kau dah tergelincir daripada tarekat, kau dah keluar pula pada jemaah tabligh, kau nak cari kelebihan, tak boleh. Tarekat ni tak ada cerita dia, bukan nak buka bumi, bukan nak buka langit, bukan nak buka apa-apa. Cerita dia liwajhillah mardatillah, nak cari tujuan, nak membersihkan hati, nak tengok cermin hati. Sebab itu orangkan daripada ayat. Ayat ini kau baca balik pada zahir pada ayat. Janganlah kamu buta daripada kekurangan dalam perkataan dirimu, perkataan aibun nafsi. Aib diri ni tuan-tuan. Dia begini. Apa yang kau fikirkan pada hati kau, sebenarnya itulah antara yang kau tarik pada hati kau. Baik, tengok kedudukan kau. Bila kau pandang pada cermin diri kau, yang faham-fahamlah, yang tak faham buat-buat faham. Buat faham. Bila kau tengok di antara cermin diri kau pada ketika tu, cerita ni contoh. Kalau kau tengok katakan cermin kat muka-muka kau dekat cermin ni, engkau rasa-rasa jerawat dekat cermin ni tak sampai. Cermin dia pasal sebab ni muka aku tak ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Yang lebih pelik kat tu, orang perempuan tengok cermin, macam mana ada janggut kat ni? Dia tak berlaku lah tuan-tuan dalam sejarah. Dia tak berlaku begitu. Dia kena faham yang diri kau. Yang cermin ini adalah hati kau. Diri kau. Yang cermin ni adalah hati kau. Ini maksud perkataan cermin. Bila kau tengok cermin, tiba-tiba ada tumpuk. Tiba rasa tumpuk tu tak ada. Sebenarnya sebelum kau lihat cermin ni dah memang kotor, ada tumpuk-tumpuk tu. Maka muka kau sebersih mana pun kau tengok pada ketika tu, dia tetap akan bertumpuk. Tapi dia tak ada pada jasad kau, tetapi dia ada pada cermin yang kau lihat pada ketika tu. Dia tak ada pada zahir kau, tetapi dia ada pada hati kau. Ini kaedah cara lihat cermin hati. Maka taubat memadamkan dia tadi. Bila dia memadamkan atas cermin hati ni, bila dia bersih, kau tengok muka kau, bau keluar muka kau. Kalau kau belajar hakikat ni, orang belajar ilmu tahqiq. Kalau orang tarekat, kau tengok muka kau dekat cermin, dia keluar muka kau. Kalau dalam tarekat ni pula, dia ikut kadar mana di antara hati kau. Ini hati bersih daripada segala maksiat-maksiat zahir dulu ni. Kalau tengok pada maksiat batin ni, orang jalan tahqiq, orang yang girakan dunia, orang yang separuh girakan dunia, orang yang kadang-kadang gila talak dunia. Tahu gila talak dunia? Gila talak dunia ni orang tua-tua lah. Dia nak buat apa atas dunia pun dah tak boleh. Tak antik je lah. Kalau makcik umur dah 60 tahun, pakai kasut tumit tinggi. Tinggi-tinggi kan tumit, 3 kaki. Biar kau jalan terkedik-kedik. Kau agak-agak lalu kampung 8 ni ada tak orang surau ni bersiul? Wih, ada. Kau agak-agak. Aku ingat kau kena rembat dengan tongkat orang tu ada tak?
Keadaan 60 tahun kau pakai macam tu dah tak sesuai. Tapi kau yang gila talakkan pada dunia, dan 60 tahun lagi nak ada anak bentuk macam itu. Kau agak Zali kalau umur 70 tahun besok dia pakai seluar pendek yang bawah lutut tu, kemudian pakai kasut stokin sampai ke keting macam token estate, betul bawa tongkat. Lepas tu Salimah dah jalan sebelah pakai topi. Kalau kakak ada tak awak ambil gambar ni diorang? Kau faham tak kalau kau buat macam tu? Ini semua salah ikut Ustaz Azwala dulu. Ini semua ikut ajaran sesat Ustaz Azwala dulu. Inilah jadi. Istilah dalam keadaan orang buat yang kau buat. Dunia dah tak nak dekat kau yang beria-beria, muka tertonyo-tonyo dekat dunia. Itulah dia. Orang tua-tua pakai baju batik pun orang dah tak kata cantik lah. Orang kata ulah sawa lah. Kau faham? Kau tanya, 3-4 bulan lepas saya pergi Manjung. Tiba-tiba dekat highway, satu perempuan muda sama mak dia, lebih kurang umur 60 tahun ke tu, 60 tahun dekat 70 tahun. Tapi rambut dia perang, muka dia okey lah macam kapal perang. Kita kesian kalau orang perempuan macam ni tepi highway dalam bentuk macam tu, turun dan lebay 3 orang ni. Yang cantik tu, si tua tu tiap aku pakcik bahar. Nak ceritakan orang tua itu tak mengaku tua. Kau faham tak? Wah, tak kesian. Nampak je. Maka kau tengok, kalau kau tengok pada faham tahqiq, maksud tahqiq dalam keadaan cerita dalam bentuk baik, dia cerita dalam bentuk hati. Makna gambaran bersihnya hati itu dia akan memaparkan bagi hak wajah. Apa yang ada dalam ketulan hati itu, ini cakap logik sains, bukan cerita. Maksudnya bukan dalam hati yang betul. Maksudnya apa yang ada cerita rasa dalam hati itu, dia melambangkan itulah titik kerahsiaan yang kau dapat di antara kerahsiaan yang Allah masukkan dalam hati kau. Kalau ada dia tu kotor, kalau pandang pada hakikat, engkau ginakan kepada dunia dalam keadaan kau mabukkan kepada dunia. Yang melihat cermin adalah jasad kau, yang keluar adalah berkepala babi. Yang melihat jasad kau adalah di antara kau, yang keluar badan-badan kau tapi berkepala anjing. Ini terjemahan hakikat. Pasal seluruh hakikat ini dia akan diletakkan seperti mana pengisian di dalam neraka. Manusia dengan keadaan wajah asal dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama, orang gila dunia ditukarkan dengan kepala bertukar jadi babi. Orang yang separuh gila dunia tak habis cinta dunia saat nak mati ditukar dengan kepala anjing. Orang yang sifat berdengki ditukarkan dengan kepala buruk. Tengok dalam Jawahirul Mahub 13 jenis binatang yang akan ditukarkan dengan kepala manusia sebelum dimasukkan ke dalam neraka, berlandaskan apa yang ada dalam hati manusia itu yang sebenarnya sifat cinta dunia yang keluar daripada zauq dia akan dipaparkan pada wajah mereka ketika mereka masuk di dalam neraka. Tapi kalau orang terbuka peringkat ini, peringkat awal, dia akan nampak di antara watak ini lebih zahir lagi di atas dunia, tuan-tuan. Ya? Tapi kalau boleh janganlah. Jangan. Saat nak mati, tolong pergi. Ikut Tuhan, asyhadu an la panjang sangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak ajarkan hati dia pada ketika itu supaya dalam keadaan dia cenderung dalam hati Allah. Ini kalau kau nak ikut panduan ni, kalau kau boleh ikut. Tak boleh ikut, kau jangan ikut. Yang nak mati pun pada zahir dia. Yang bakal hidup adalah pada batin dia. Pada ketika dalam keadaan berlaku saat sakarat, sakaratul maut, kemabukan dalam mati. Sakaratul maut ni kalau kau nak senangkan macam ni, ambil perkataan sakaratul maut. Sakaratul maut. Kau tak payah baca orang tu, kau wakafkan. Sakarat maut, supaya mati. Apa macam tu je. Sakarat maut, supaya mati. Orang betul. Bila dalam keadaan dia berlaku pada sakaratul, kemabukan yang berlaku pada ketika itu, dia akan menutupkan pada pandangan ainun nazar. Kau putih balik man pen.
Ditutup dengan pandangan pada ainul nazar. Di antara kedudukan mata zahir dia dah tak nampak. Dia dah terbuka pada ketika itu kedudukan ainul basar. Engkau beramal tak beramal, dah penghujung tu besok Allah akan bukakan sikit ainul basar. Ainul basar ni kalau terbuka, dua pandangan. Kalau ketika itu engkau tak nampak di antara bertawajuh bermusyahadah kepada Allah Ta'ala, engkau teringatkan anak bini kau, istilah hukum hakikat, mati kafir. Walaupun laki kau, walaupun mak kau, walaupun hatuk kau, pada saat pada ketika terbuka hadiah yang terakhir ainul basirah ini, kau tak dapat bermusyahadah dengan zat Allah Ta'ala, habis. Sebab tu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, penghabis apa pun bang sat. Faham tak ya aku? Penghabis bangsat pun, ini bahasa sekolah kata Syekh Junaid, penghabis bangsat pun, orang yang percaya jalan tarekat, orang yang percaya jalan hakikat ini, orang yang percaya jalan tarekat dan hakikat ini, sebelum dia mati dia akan ditabalkan dia menjadi wali sughra, wali kecil. Yang pertama. Yang kedua, kelebihan orang yang percaya pada tarekat, percaya pada jalan ilmu hakikat ni, ilmu ni betul dan dia mengikut walaupun dia tak berjaya, tak terbuka pada musyahadah. Sebelum dia mati, katakanlah khusus bagi tarekat Ahmadiyah, dia akan bukakan ruang lebih kurang 5 hingga ke 10 minit pada ketika itu, di mana di bawah di antara kawalan Asyadin Al-Kiram, dia akan dapat bertawajuh dan bermusyahadah pada zat Allah pada saat 5 minit atau 10 minit lagi nak mati. Ini keistimewaan orang yang percaya dengan amalan ilmu tasawuf. Itu cakap wali. Faham? Ambil ayat tu, bila tak kena kata orang yang nak mati ni tadi, dia dah tertutup pada pintu zahir, hal keadaan terbuka pandangan zahir, dia buka pada pandangan batin. Makna ainul basirah dia terbuka pada ketiga. Maka kalau bercakap la ilaha illallah, contoh la Gus ajar kat balik la ilaha illallah, tak dapat juga. Kau kena gendangkan sikit. Nanti dia kata la Islam boleh tak? Dululah ada seorang kawan aku, dia main musik kugirat dekat Emawang. Saya tak ada kawan dah ustaz pergi main musik ni. Saya minta ustaz sokong saya, mana-mana pergi main musik, tak ustaz tolong saya. Boleh, tak ada kisah. Tapi kita main musik habis-habisan, tak nak main sekat-sekat. Maksudnya dalam kau mati dulu, hari ke bumi kau tu kau main musik atau kubur. Tak payah ustaz. Orang musik pun tahu musik tu salah. Kalau musik tu betul, time dia mati, apa salah kita main gogiran dekat rumah dia, hiburkan hati isteri dia, anak-anak dia. Tapi dia tak nak. Nakkan dia tahu dia buat benda tu salah kan? Bila baik, katakanlah kau saat-saat kau nak mati, kau ke aku dah tak kisah. Balik saat nak mati, ketika pandangan ainul nazar ketika terbuka pada ketika itu, roh telah berada di luar, tuan-tuan. Yang tinggal di dalam adalah hak nyawa. Maka melihat dia keadaan diri dia, ini cerita di tarekat ni, melihat keadaan diri dia yang berlaku peringkat roh yang berada di luar ini, yang ini dinamakan dia orang yang katakan hakikatul muraqabah, yang kita akan jumpa sebelum nyawa dia keluar, dia dah mengeluarkan diri dia di dalam dia. Ini istilah ni nanti saya uraikan, bab ni memang panjang. Kau cuba muraqabah, ni cerita orang nak mati ni. Kau muraqabah, bila kau muraqabah pada ketika itu, keluarkan diri kau daripada kau, bertemu dengan kerohanian dia. Engkau duduk di sini, dia nak mati di ujung, kau tarik muraqabah, panggil seru kerana kerohanian dia dengan nama mak dia pada ketika itu, jumpa keadaan kerohanian dia, ajarkan dialog cara kerohanian. Engkau termenung dekat sini, dia akan mengucap dekat sana. Boleh buat. Jangan orang nak mati tak mengucap, kau seorang pula mengucap tak putus-putus. Ini kaifiat berjaya. Memang berjaya. Tapi dengan syarat kau terbuka bab muraqabah, khurujuka minkah, kau keluarkan diri kau daripada kau dulu. Kalau kau tak boleh keluarkan diri kau daripada kau, jangan berbadi kau dia datang malam sekarang. Tapi yang pada ringkas saya kata bagi itulah la ilaha illallah. Kadang-kadang dia tak dapat cakap la ilaha illallah, tiba-tiba dia menjerit Allah. Pasal apa? Bila aku cakap la ilaha illallah, dia tak dengar. Aku dekatkan lagi la ilaha illallah, tak dengar. Aku pun gigit telinga dia, terus dia menjerit Allah, mati terus.
Makna aku gigit tu tujuan supaya dia menjerit panggilan nama Allah. Faham? Serba salah tuan-tuan. Nak bisikkan dekat telinga dia la ilaha illallah, tik telinga dan meleleh, bau sepekung-pekung tu. Nak buat macam mana? Kadang-kadang aku picit telinga dia, tarik kat mulut aku. Pasal degil dia ni, orang bang pekik-pekik dia tak datang. Masa nak mati tu tadi, buat begitu je lah. Kau jangan cakap kasar-kasar ni. Aku tak apa, pasal aku dah biasa kasar. Aku kalau mandikan kat Solo Gaung ni, kalau mandikan mayat orang Gaung ni tuan-tuan, orang Gaung lah, orang Solo Gaung ni, kalau kau mandikan mayat orang Solo Gaung tu, satu ketika aku mandikan, tiba-tiba aku tengok ada orang ketawa kat bawah. Lepas mandikan mayat, ketua kat bawah. Kau ni orang mandi mayat, kau ketawa ke? Kau umur dah tua. Kalau mengikut kata adat kau mati. Kalau time aku mandi besok kau jaga, perut dawai aku sental kau. Jangan tu. Hari orang mati kau ketawa, orang tengah bersedih kau ketawa, masuk akal ke? Tak masuk akal baik. Bukan tak nak menghormati mati. Menghormati bagi keluarga si mati yang hidup, kau tak boleh. Kesian. Maka jika kamu di antara harta dia bacakan, maka sehingga kamu ikutnya, maka kamu jatuh daripada gunung pasir. Wa ma ubil nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Kau tengok daripada ayat tu, inna nafsa la ammaratun bisu. Semuanya ada tasydid. Apa maksud tasydid? Makna sabdu. Bila ada sabdu, biasa ayat tu kuatlah tuan-tuan. Ayat tu hujah, dia tu kuat, tahqiq, ayat tu tahqiq. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Kisah Yusuf dengan Zulaikha. Kisah Yusuf. Wa in kana qad dabid min duburihi, andainya di antara baju itu koyaknya daripada hadapan, maka Yusuflah yang salah. Andainya di antara baju itu andai wa inal qamisu qad min duburihi, hal kalau seandainya baju itu koyak di bahagian belakang, maka betullah pada ketika itu. Maksud Allah. Kesian tengok tuan-tuan. Orang masuk dalam lautan nur ni tuan-tuan. Lautan nur. Kalau dia pecah daripada depan tu, maka dia tak apa-apa. Dia pecah daripada belakang tu, betul dia. Kalau dia pecah daripada depan tu, itu cahaya didatangkan. Kalau dia datang daripada belakang bentuk cahaya tu, yang tu tanazul, yang tu betul. Ini cerita Yusuf dengan Zulaikha, dia pergi dekat situ. Kalau nur tu datang daripada pihak depan, nur tu kau punya. Engkau yang mencipta cerita, yang kau ikhtiar. Kalau nur tu datang daripada pihak belakang, menunjukkan dia betul. Yang tu dinamakan dia tanazul. Ini wama ubarun nafsa inna nafsa la amaratu bisu. Tapi ini tafsir Asrari, cakir yang pelik-pelik ni kita jangan buka. Kenian gambar pening kepala kau. Tak apa dia, pening kita nonton, dia nampak sebatang. Rokok masing-masing RM12. Ya, kesian. Cuma isap rokok ni dia adalah juga pegangan dia. Dia dapat duit, dia enjoy isap rokok. Adalah pegangan dia. Tapi ada orang dapat duit, isap rokok pun tidak, enjoy pun tidak, sedekah pun tidak. Lagi dia bodoh kata dia. Faham? Allah kasih duit untuk kau gunakan. Ni dapat duit, kumpul. Kejap-kejap buka, kejap-kejap buka buku, kejap-kejap buka buku. Itu yang aku tengok dalam gila-gila tu. Laki dia baca Quran tak menangis, bini dia baca buku menangis. Dia pergi tanya bini dia, apa sebab kau menangis? Bini dia kata, saya baca buku akaun abang, tak ada belit. Laki baca Quran tak menangis, bini baca buku tu boleh menangis, Ustaz. Dan tidak aku berani membersihkan diri. Itu kisah di antara nafsu. Kisah bila ditarikkan daripada belakang, menandakan Yusuf itu dah kata Yusuf itu dipertarik. Kalau seandainya di antara dia koyak di bahagian depan, Yusuf yang menarik. Andainya dia koyak di bahagian depan, menandakan ikhtiar kau. Andainya di antara dia koyak di bahagian belakang, yang itu dah jadi pada kau. Bukan kau musik kat mana tu kan. Tapi cerita keputusan. Apa sebab kalau baju Yusuf terkoyak di bahagian depan salah, bahagian salah itu jatuh kepada Zulaikha. Zulaikha lebay. Kalau Jarumi tu KH tu dia ada kahak. KH tu kahak kha maksud dia.
KH dalam tulisan Rumi itu maksudnya kahak, kha. Macam khamis. K tu kahak, ha tu kahak kan. Khamis. Bukan kamis. Kamis baju. Ha. Zulaikha. Kau Zulaikha. Allahu Akbar. Dah tak kerti baca Jawi. Ajarkan pada Rumi. Bunyi pula tak boleh ikut Jawi. Zulaikha. Khatul istiwa. Katul aku. Kedap pula aku tengok. Sesungguhnya manusia itu apabila buta daripada melihat kekurangan dan keaiban dirinya, maka dia akan melihat dirinya mempunyai makam dan kedudukan. Dengan demikian itu dia akan bersikap takabur dan melampaui batas. Yang pertama, aib pada zahir, dia akan terletak, dia tak nampak di maksiat yang dah dilakukan, lalu dia menganggap maksiat yang dilakukan itu mudah mendapat keampunan daripada Allah. Ini aib orang tarekat. Aib batin pada ketika itu dalam keadaan dia masih kuat beramal, tetapi hal keadaan hati dia masih lagi gemar dia kepada dunia dan gemar kepada dunia. Aib yang ketiga pada makam sir, di antara orang yang duduk pada makam sir, dalam keadaan aib pada makam sir, orang yang dah tertutup pada aib pada makam zahir, dia akan tinggalkan maksiat. Aib pada makam batin pada ketika itu, di dalam keadaan dia dah tak berapa, dalam keadaan dia dah tak suka kepada dunia, dah tak suka lagi kepada dunia. Aib yang ketiga pada ketika itu dalam keadaan dia benci kepada dunia. Tiga aib ni kau jangan pandang jenis aib dia, kau pandang sifat dia yang ada macam ni. Ada orang pada zahir dia dah tinggalkan bentuk maksiat, dah tinggalkan dunia, tetapi hakikatnya walaupun dia masih lagi suka dunia, tetapi dia tak mampu untuk mendapatkan dunia. Ini aib yang kedua. Aib yang ketiga, orang yang hal keadaan dah tak nak, orang yang hal keadaan dah tinggalkan dunia, orang yang dah tinggalkan maksiat. Yang kedua, dalam hati dia tak terlintas tengok maksiat, tetapi dia masih redha lagi dengan maksiat. Bila dia tengok anak dia tak pakai tudung keluar, dia masih lagi tak diam diri. Bila dia tengok maksiat, dia tak rasa keluh pada resah bila hal keadaan hubungan dia dengan Tuhan. Bila dia tengok maksiat, dia masih lagi dalam keadaan, bila dia tengok satu maksiat, mata dia masih belum lagi cukup dia membenci maksiat pada ketika itu. Apatah lagi kalau maksiat itu berlaku pada ahli keluarga dia, maka dia akan duduk diam pada ketika itu. Berhenti maksiat lain, tak suka maksiat lain, tak redha maksiat lain. Orang tua-tua yang betul, makcik-makcik itu tak pakai lagi dah, rambut dah tak pegang, bagus, dah cantik. Tapi bila cucu dia yang dia ada hak untuk menegur, dia tak tegur. Bahkan dia suka tengok cucu dia buka rambut pada ketika itu. Kau muda-muda boleh lah buka ni lagi, tak apalah, cantik lagi. Maksudnya dia masih lagi redha terhadap maksiat. Walaupun dia dah berhenti daripada maksiat, tapi dia redha terhadap maksiat. Ini syarat yang ketiga. Ini kalau lepas, di mana dalam keadaan dia tak melakukan maksiat dan dia tak suka maksiat dan dia tak redha terhadap maksiat, terbuka pintu hati itu, pintu ainul basirah itu akan terbuka. Tengok cermin pada diri dulu, jangan tengok cermin pada orang lain. Bila kau tengok cermin pada orang lain, dalam kaedah penasihat tasawuf, dia akan jadi begini tuan-tuan. Banyak berkait ni lebay masalah ni. Ni kau, ini cermin kau. Cermin kau ni adalah hati kau. Kalau cermin kau adalah hati kau, bawah sini membedal kau. Bila takdir kata, engkau tengok orang buat maksiat, lalu hati kau berkata. Kau tengok orang buat maksiat, lalu hati kau berkata. Kau tengok orang tak pakai tudung, hati kau berkata. Seluruh perkataan itu dia akan tercatat pada cermin ni. Ini orang beramal tasawuf punya bahaya dekat sini. Apa benda yang kau tegur orang dalam hati, dia akan tercatat dalam cermin hati kau. Apa benda kau tengok orang melakukan maksiat ke apa-apa yang benda yang tak puas hati, yang melanggar perintah Allah, lalu pada ketika itu kau mengkritik dalam hati, mengkritik dalam hati pada ketika itu, kau komplain, kau mengumpat orang dalam hati, semua benda itu walaupun tak mengumpat secara zahir, tapi dia akan terukir, dia akan terkeluar dalam pintu hati kau. Untuk dalam masa yang begitu pendek, andainya kau tak bertaubat daripada perkara bentuk begini, maka janji Allah dalam hadis kursi, semua dosa yang kau lihat, yang kau kritik dalam hati, kau akan lakukan sebelum kau habis nyawa atas dunia ini. Faham? Ini bahaya bermain kerohanian. Faham? Kena
Sebab tu kalau silap-silap, kalau kau nak cantik, cari bini nama rohani. Engkau lah rohaniku. Engkau lah rohaniku. Macam hukumlah satu perempuan nama dia Nafisah. Nafisah nama dia. Laki dia tiap pisah. Satu ketika dia bergaduh. Bini dia kata, saya nak cerai, saya tak nak cerai. Tidak, aku tetap nak pisah. Jatuh talak kan? Jatuh tak talak? Bini dia kata, aku nak cerai. Tidak. Aku nak pisah. Aku tetap nak pisah. Jatuh tak talak? Bahasa ni. Macam Jawa lah. Jawa ni ada nama Marila. Nama Jawa? Kau tanya Makib di Postman. Dia tahu nama Jawa ni. Agak-agak orang Jawa tiap bini dia Marila. Masa muda lah. Kalau dah besar sikit, Gorela. Kalau dah besar sikit lah, muda-muda Marila, dah tua Gorela. Bahasa yang kau gunakan tu kat maksudnya apa yang kau pandang itu jangan kau komenkan dalam hati. Kau tengok. Kalau cakap bahasa ni kau jangan ikut cakap aku Ni saya bagi amaran betul-betul ni. Jangan ikut cakap aku ni. Bila kau tengok keadaan maksiat dekat situ, kau boleh tengok, tapi cuba jangan hati berkata. Bila kau tengok maksiat itu, kau berpaling daripada maksiat, hati tak berkata, engkau terbaik. Bila kau tengok maksiat, kau tengok dalam bentuk macam tu, tapi hati tak berkata, engkau orang yang paling power. Di mana dalam ketika dalam keadaan berlaku pandangan dalam bentuk zahir, dia boleh bercanggah daripada pendirian batin kau. Kau kebal dalam urusan perjalanan ke Tuhan. Boleh buat? Pelan-pelan ke? Pelan-pelan. Kena pelan-pelan. Dia tak boleh kau pura-pura pelan-pelan. Komplain. Hasan Al-Basri bila dia tengok orang dalam keadaan minta sedekah, dia komplain. Malam tu dia mimpi makan tangan orang, mimpi makan kaki orang. Sebab saya kata, apa saja yang kau ambil hal ehwal tentang peribadi orang, kemaksiatan orang, semua tu walaupun kau tengok tak ada apa, tetapi benda tu Allah catatkan pada cermin hati kau. Dalam setiap ibadat ada kalanya bila hal keadaan kau nak tumbuh kepada Allah, maka syaitan akan tonyorkan di antara cermin ni. Tadi tengok orang buat maksiat, tadi tengok orang begini, kau komplain, bahkan kau melakukan mengumpat pada batin itu ketika kau berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah lebih payah tuan-tuan. Nak kawal mulut Zulwa ni senang. Nak kawal mulut batin, nak kata hati tu, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat ni terpisah daripada ayat yang 5 turun daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Tuhan yang mengajar manusia itu tadi bil qalam, dengan pen. Macam mana Tuhan ajar manusia pakai pen ni tuan-tuan? Lagi pelik ayat tu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia menceritakan Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhan kau. Siapa dia Tuhan kau? Allazi 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia kepada yang manusia tak pernah tahu. Macam mana cara Tuhan dia jawab? Itu kalau aku nak kupas rahsia ayat dia, dia lambat lagi lebih. Kita ambilkan kitab dulu. Itu tak berapa lapis ke berapa. Sampaikan saya bercakap, saya kata kemuncak orang belajar ilmu tasawuf ni, dia akan tutup dengan tafsir. Baru dia tengok dalam Al-Quran di mana roh dia, di mana. Penutup dia akan dengan tafsir. Baru tengok di mana peranan fungsi Al-Quran itu dalam mentarbiyah roh manusia. Bagaimana digunakan di antara ayat Quran itu merupakan akan menerangkan lagi kanta mata ainul basirah manusia dalam menilai setiap asrar rahsia Tuhan yang sentiasa berpusing di keliling kita ni tuan-tuan. Tu Al-Quran ni peranan lah tuan-tuan. Berhenti ke ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat tu. Pasal ayat ni, ya kan? Kalau kau hafal Iqra lah, kalau kau hafal Iqra.
Orang kampung aku dia mengajar budak-budak kambing bodoh. Hari-hari tak berpindah. Tikorak sampai orang kampung tiak dia mak gerak. Pergi kat MOD tu, ada tak orang tiak nama mak gerak? Ada nama mak gerak? Ada, apalah tak ada apa. Baik, saya bagi jawapan. Kenapa orang tanya kenapa saya suruh baca suratul Alaq? Pasal surah Al-Alaq ini bila saya bercakap dalam urusan sembahyang, saya akan bagi tahu kepada orang. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, tidakkah kau lihat ya Muhammad di antara manusia itu yang menegah manusia, setengah manusia yang menegah manusia daripada sembahyang. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, tidakkah kau lihat Muhammad di antara golongan yang diberikan dia dengan sifat petunjuk dan juga sifat takwa. Ayat saya baca tu Allah warning dekat saya warning dekat tuan-tuan. Ketika tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan pegang ayat ni. Bila saya baca surah tu, ara'aita in ka ara'aital ladzi yanha 'abdan salat. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ayat kedua. Ara'aita in kazzaba wa tawalla, tidakkah di antara kau mendirikan sembahyang ini kau jangan dustakan hati kau daripada Allah, wa tawalla, kau jangan palingkan hati kau daripada Allah Taala. Alam ta'lam bi anna Allah yara. Makmum, kau kena tahu bahawa sekarang ini kita sedang dilihat oleh Allah. Ini ayat muraqabah dalam suratul Alaq. Pegang ayat tu. Sebab tu sembahyang apa itu dia boleh tarik. Alam ta'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu sekalian hai makmum mengetahui bahawa seandainya kazzaba, kau berdusta dalam hati kau dalam pengabdian diri kau kepada Allah, wa tawalla, kau berpaling hati kau menghadap barang yang selain daripada Allah Taala. Alam ta'lam, tahu olehmu inna Allah yara, sesungguhnya Allah Taala sedang melihat keadaan hati kamu yang sedang berhadap kepada Allah Taala. Habis, itu ayat suratul Alaq. Hafal perlahan. Boleh lepas. Hafal Melayu tauhid pun sampai sekarang tak dapat. Apa tauhid apa? Apa tauhid tu berbelit. Wah. Perlahanlah dia. Allah. Buka Hikam Ibn Atta'illah As-Sekandari dalam kuliah subuh. Sampai satu ustaz sebaya dengan saya, salam dengan saya, cakap, tak pernah dengar saya. Ayat itu keluar. Kita tahu. Walaupun tuan-tuan rasa kena sesah kat ini, tapi tuan-tuan tengok kepahaman yang tuan-tuan dapat tu dibandingkan pada tempat-tempat kuliah saya bawa luar daripada Melaka di Johor Bahru, tuan-tuan. Negeri yang pelik-pelik ni kadang-kadang negeri yang banyak maksiat, sebenarnya di situ banyak wali. Negeri ni kalau tempat tu dalam kampung tak ada wali, biasa orang kampung tu semua nang berkinang tui tu orang. Wali ini istilah wali sepakai dulu macam bomoh, dia tak kenal dalam kampung tapi dia terkenal di luar. Tapi wali tak macam tu, dia tak terkenal di dunia tapi dia terkenal di keadaan akhirat ni. Bila ada orang masalah, dia akan datangkan mimpi. Kau pergi berjumpa sekian wali, sekian tempat. Allah akan bertemukan untuk orang nak menjadi wali kepada wali. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.
الذنب العظيم إلى سر الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلى سر الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والجنة العالية ورفعه مع سلطان محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم. اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بزاد أمتي وارشدنا غدا كل وجه واجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر أمة محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك فيها ومن فيها، اللهم بارك فيها ومن فيها، اللهم بارك فيها ومن فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Aduh.